Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanar Ibrahim. Fokus utama, Kerajaan Sarawak menyambut baik peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Pusat kepada negeri ini dalam Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bong Peng turut merakamkan ucapan penghargaan kepada Datuk Seri Anwar atas pemberian peruntukan sebanyak 5.6 bilion ringgit untuk membangunkan infrastruktur negeri ini. Dalam pada itu, katanya beliau juga menyambut baik pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Pusat untuk membaik pulih sekolah daif dan klinik. Saya mengucap terima kasih kepada Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan yang telah memberikan peruntukan 5.6 bilion kepada Sarawak. Dan saya menyambut baik pendekatan untuk membaik pulih sekolah dan klinik. Ini yang penting untuk kita di Sarawak. Dan saya rasa walaupun jumlahnya tidak mencukupi, tapi saya rasa terima kasihlah. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan ke tapak projek Jalan Sungai Maung ke Segedup di Kuching pada Sabtu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, meskipun jumlah peruntukan untuk Sarawak itu tidak mencukupi, Kerajaan Sarawak yang dipimpin Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan meneruskan usaha membangunkan negeri ini dengan menggunakan dana sendiri. Dan kerajaan negeri memang kita nak membantu rakyat. Kerana kerajaan kita membuatkan poster ini adalah untuk membantu mereka yang disebut sebagai poverty area. Dengan ada jalan raya, bekalan api, bekalan air, ini saya telah bercakap dengan Perdana Menteri, kita Sarawak akan teruskan. Jadi saya tanya Perdana Menteri, kalaupun Sarawak teruskan, kalau nak beri lagi boleh dah. Kalau nak tambah. Ya, tapi saya memang menyambut baik walaupun dari sudut jumlah tidaklah mencukupi 5 lagi dia. Tapi namun demikian Kerajaan Sarawak akan meneruskan usaha daripada dana kita sendiri. Dalam sidang media sama, Premier Sarawak turut memaklumkan Kerajaan Sarawak akan membangunkan skim pembesaran kampung SPK di Kampung Segedup yang melibatkan sebanyak 273 lot bagi fasa pertama. Dan kita akan membangun untuk fasa pertama 273 lot. Areanya lebih kurang 10 poin. Di mana kita akan bangunkan skim perumahan untuk milik. Dan ini akan dibangunkan oleh pihak SDC dan juga NSIB. Tetapi infrastruktur di kawasan ini akan dibangunkan oleh pihak Jabatan Tanah dan Lembu dengan perbelanjaan lebih kurang 88 juta untuk parit, tembok dan juga jalan, bekalan api, bekalan air. Yang ini akan ditanggungkan oleh kerajaan kos 88 juta. Beliau menambah, selepas fasa pertama siap, SPK untuk fasa kedua akan dilaksanakan yang melibatkan sebanyak 227 lot seperti yang dibangunkan di Sungai Bedaun dan Kampung Kemuyang Sibu. Jelasnya lanjut, keutamaan untuk mendapatkan rumah di kawasan baharu itu akan diberikan kepada penduduk Kampung Kude yang melibatkan masyarakat Melayu dan Iban yang berhijrah di situ. Mereka di Kampung Kude akan diberi keutamaan untuk mendapatkan rumah di kawasan baru Kampung Kude. Kerana kita banyak mereka yang berhijrah, masyarakat Melayu dan masyarakat Iban yang berhijrah di Kampung Kude. Dan mereka tentu sekali kita tempatkan dalam kawasan perumahan yang lebih selesa, tidak seperti ada yang di Kampung Kude. Dan Kampung Kude pula akan kita tengoklah, kita bangunkan semula seperti mana kita bangunkan di Darul Hana. Bermakna ada yang masih tinggal di Kampung Kude dan mereka yang rumah sempit sangat, khususnya di Kampung Kude Ulu, akan kita tempat di kawasan ini.
Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut mendedahkan bahawa Kerajaan Sarawak merancang untuk menyambung Jalan Sungai Maung ke Segedup terus ke Kampung Sejijak di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Dan di bawah rancangan Malaysia midterm review 12, kita akan juga menyambungkan jalan ini terus ke Kampung Sejijak. Kampung Sejijak ini adalah sebuah sungai, bermakna jalan ini kita bangunkan menerusi satu lagi alignment road. Kita bina satu jabatan dan ia menuju ke Kampus Jejak terus ke Taman Malihat. Bermakna kita ada jalan ini akan terus ke kampung kita, jalan kita. Ini akan kita masukkan di dalam midterm review rancangan Malaysia ke-12 dan cost-nya besar juga. Dan dari situ juga kita akan sambungkan jalan ini ke Segedup ini ke Batu Kawah dan bertemu dengan jalan Steven Yong. Dan Steven Yong itu jalan akan menuju ke airport. Terdahulu, beliau telah menghadiri sesi taklimat projek Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang disampaikan oleh pengarahnya, Insinyur Richard Tajan. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun 1, Datuk Ibrahim Baki, Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak terus berusaha untuk memperkasakan golongan orang kurang upaya OKU dalam pelbagai bidang terutamanya sukan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Deaf Sports Association SSDF terus menggalakkan orang OKU pendengaran untuk mengambil bahagian, menikmati dan cemerlang dalam sukan. Jelasnya, selain meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, SSDF turut berusaha untuk merapatkan hubungan antara dunia pendengaran dengan golongan itu melalui sukan. And that shows if we provide opportunities for everyone, despite their disabilities, opportunities should be given, potentials should be developed to the maximum, and this is the outcome. And that is why in Sarawak we believe that we should empower people with special needs through education, through sports, through arts and culture, as well as other forums. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis sambutan ulang tahun ke-10 SSDF di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fatimah menambah, Kerajaan Sarawak turut menyokong usaha membantu golongan OKU pendengaran yang memerlukan implan koklea dan telah memperuntukkan RM620,000 untuk 7 kes pada tahun 2021 dan 2022. They had sent in requests to our ministry because they know that our ministry has been given the responsibility by the state government to provide assistance, especially in terms of health assistance. We have provided assistance for those who suffer from renal failure, and stage renal failure, pesakit buah pinggang, and another one is rawatan kesihatan. So up to date, 7 cases have successfully been implanted. This is hearing implant cases with a total budget spent for 2021 and 2022, 620,000 altogether. Dalam program sama, Datuk Seri Fatimah menyampaikan anugerah kepada 2 atlet bowling 10 pin kelahiran Sarawak iaitu Siu Sing Hee dan Siong Mui Hong yang telah mengharumkan nama negara dengan memenangi pingat emas dalam Deaf Olympics. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti telah mengesahkan 6 lagi penambahan baru sedidik di negeri ini. Menurut Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, penambahan itu adalah untuk mempertingkatkan akses pendidikan awal selari dengan hasrat kerajaan untuk memberikan peluang baik kepada anak-anak Sarawak. Oleh kerana ini merupakan tahun
ketiga, Sedidik diambil alih oleh kerajaan negeri. Kita melihat dari segi objektif kita dahulu, iaitu untuk membolehkan akses pada pendidikan awal kanak-kanak, terutama sekali di tempat di mana tiada perkhidmatan tersebut disediakan oleh agensi-agensi seperti Kemas, Jaknim, perpaduan dan juga prasekolah. So untuk tahun 2023 ini yang telah dikongsikan oleh saudara Ayub, 6 buah confirm untuk government expansion. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Apresiasi Sedidik di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fatimah yang juga pengerusi Lembaga Pengarah Sedidik menambah, penambahan sedidik berkenaan melibatkan tadika di Debak, tadika di Rumah Seliau, Ulu Oya, tadika Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Pusat Jagaan Kanak-kanak BDA, tadika di Betong dan Taska Tempat Kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Dalam program sama, beliau turut menyempurnakan majlis perasmian logo baharu Sedidik dan penyampaian anugerah kepada warga Sedidik. Beralih ke perkembangan di Kota Semarahan, dengan penganjuran sulung sesi Town Hall Industri Kreatif dilihat sebagai pendekatan terbaik untuk Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan mendapatkan maklum balas, cadangan atau pandangan daripada penggiat seni kreatif di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, inisiatif seumpamanya juga memberi peluang kepada beliau untuk mengenali semua pemain industri tempatan dengan lebih dekat sekaligus mendalami agenda seni mereka. Di samping itu, ujarnya ia secara tidak langsung menjadi saluran untuk menghubungkan komuniti kreatif dengan masyarakat. The objective of our town hall session is to create an understanding of the creative industry in Sarawak. When you've got so many ethnicity, you will definitely have many cultures, many way of life, even in their housing, their art, their dances, dancing, the food that they have, the painting, practically everything. When you have got so much of diversity this way, I always call it a melting pot of a lot of things. If you are able to nurture, culture it into something which can bring the state much higher, definitely we will try to mold it, give it all that support. This diversity which led to how we become so unified, unity in diversity, is also the driving force which I can see builds up Sarawak to what it is today. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan sesi town hall tersebut yang berlangsung di bangunan La Promenade pada Sabtu. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim berkesempatan menyantuni pemain-pemain industri yang mempamerkan seni kreatif masing-masing di ruang legar bangunan berkenaan. Pelbagai produk dan karya berkaitan seni kreatif dan kraf tangan diketengahkan yang terdiri daripada produk tradisional dan moden, antaranya termasuklah jahitan, tenunan, tanjak, keris, lukisan dan makanan. Tidak terlepas menjadi tarikan utama di situ adalah pameran seni bergendang atau bermukun yang mana beliau sendiri berpeluang bernopeng bersama. Selanjutnya, keusahawanan menjadi kunci utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu program keusahawanan bergiat aktif sejajar dengan hasrat dan maklumat untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030. Beliau berkata, kementeriannya melalui bahagian pembangunan usahawan terus komited dalam melaksanakan pelbagai program dan inisiatif dalam melahirkan usahawan berpotensi tinggi sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat. Jelasnya, hal ini selaras dengan aspirasi digital oleh Premier Sarawak, Datuk Pandikitan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Mopeng, di mana usahawan hari ini perlu dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Youth Entrepreneur Setup YES 2023 di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Semarahan pada Sabtu. Tegasnya lagi adalah menjadi tanggungjawab kementeriannya dalam memastikan para belia dapat berjaya sekaligus dapat menggalas tanggungjawab dalam bidang keusahawanan pada masa akan datang. Sebab itulah kepada Kementerian Belia Sukan, belia-belia yang ada di negeri Sarawak ini menjadi tanggungjawab kita. Walaupun baik macam ni pun kita mesti jaga. Baiknya di pihak kementerian, baiknya di pihak ketua-ketua masyarakat.
yang menjadi tanggungjawab kita, termasuk pemimpin-pemimpin, guru-guru, guru besar, pengetua, pengarah, timbalan pengarah IPG yang menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan belia-belia yang ada di bawah jagaan kita itu akan menjadi belia yang dapat kita serahkan tanggungjawab. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.Sarawak di GeoView.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.